Alright. Thank you Coach Ijam sekali lagi. Alright, so next saya nak paskan kepada kita punya future future president team ni. Okay. So silakan Ustaz Man. Saya tak nampak. Mana Ustaz Man? Alright, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Shah yang handsome pagi ni, yang menjadi host kita untuk CTD. Dan terima kasih kepada semua teman-teman CTD yang setiap hari sentiasa wajah-wajah yang sama, wajah-wajah ceria menanti. Saya nampak dah senyuman. Manis Husna, dia tahu dah bila ni dia senyum kan. Aina yang bawa balik umrah. Abang joget tu nampak muka, tadi tak nampak muka. Kepala kita sama. Tapi saya dah ada rambut lah. Cepat kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Subuh. Dan Masya Allah, ramai yang on video. Jadi saya nak share 3 sebab kenapa saya masih stay dengan Herbalife. Saya mula 2008, kali pertama 2010, kali kedua saya mula balik, kali ketiga 2012 dan saya stay hingga 2022. Dan sebelum saya nak cerita kenapa 3 sebab saya nak stay, saya nak tahulah apakah sebab anda stay dalam Herbalife. Cuba tulis 1 sebab kenapa anda masih stay. Tulis berapa tahun, contoh 1 tahun, kenapa stay. 1 tahun, 5 tahun, kenapa stay. Siapa yang share, dia akan mudah untuk go next level. Yang tak nak share tak apa, jangan kelang kabut, relax. Jenuh mencari skrin ni, tengah-tengah scroll kat handphone, jenuh mana pula nak type, nak chat. 7 tahun sebab PDT, Mai kata. Aina 10 tahun, amazing circle. Masya Allah, orang balik umrah cakap. Kerana nutrisinya, Fira, Syarif percaya dengan rezeki Allah. Ni orang yang dah pencen awal, muda. 1 tahun lajunya. Sebab circle yang positif. Siapa lagi kejap, saya terlepas. Izam 9 tahun sebab dalam hati ada Herbalife. Masya Allah, 9 tahun, 6 tahun. Haliza mestilah stay syarikat makanan sarapan. Masya Allah, sebab makan. Syahidah 9 tahun positive environment. Surya 5 tahun circle positif. Abang Joget 10 tahun sebab teruja nak bawa misi dakwah sihat. Masya Allah. Azira 13 tahun. Tengok yang dalam ni kan, yang dah lama-lama tu. Atun 6 tahun, Masya Allah, sebab geng Herbalife best. 10 tahun Nora sebab percaya boleh berjaya. 3 tahun seronok berada dalam circle positif, Masya Allah. 1 tahun selama dia suka dengan bisnes yang positif, Masya Allah. Ini kelahiran PKP ni. Abdul Khalid 13 tahun kena percaya, Insya Allah, Masya Allah. Sebab nikmat sihat, kata Ruzadi. Masya Allah, saya tak ada nak baca semua, tapi anda boleh baca di ruang chat. Masing-masing ada sebab kenapa nak stay. Dan saya nak share lah 3 sebab kenapa saya nak share. Kak Ida suka dengan VN Ustaz Man setiap pagi. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Banyak okay. 3 sebab kenapa saya stay dalam Herbalife dan saya buat benda yang saya nak buat. Tapi sebelum tu 22, 23 seperti mana iklan di belakang ni, dekat Goping Glamping Park, kita akan bersama dengan Mak Yang untuk sesi team building. Okey, itu cukup iklan dia. Dan kenapa saya stay dengan Herbalife? Yang pertama sebab saya jumpa passion saya kat sini. Sebab pertama passion. Saya happy dengan kerja saya sekarang. Bayangkan bangun pagi, semayang, lepas tu tadi sahur, lepas tu bersedia nak pergi kerja. Pergi kerja kat mana? Pergi semayang. Lepas tu balik semayang, buat voice note, lepas tu masuk dalam group, lepas tu masuk kelas ngaji, lepas tu buka CTD, lepas ni buka OBC, lepas tu tidur. Lepas tu kan makan tengah hari. Itulah rutin dia sepanjang hari. Dan Alhamdulillah, dengan rutin yang sama ada gaji. Siapa nak macam tu? Jadi saya jumpalah passion saya. Bercakap, berkongsi, jumpa kawan, tak jumpa kat luar. Saya dah buka gelang dah. Kan ni 13 hari bulan saya positif COVID. Isteri saya pun positif COVID, tapi kami syukur Alhamdulillah Allah bagi kesihatan dalam keadaan kesakitan. Masya Allah, itu kelebihan. Dan apa passion yang saya masukkan ni? Sebab saya jumpa hobi yang can make money. Hobi kita bercakap, berkongsi, main handphone, main gadget. Saya berada di studio saya ni. Kalau anda nampak dekat paparan gambar, tapi kalau dekat paparan saya ni hijau semua ni. Kan? Tapi best tak suasana tu? Best. Jadi yang pernah datang office saya ni, dia boleh rasa dan dia boleh bayangkan saya bercakap dengan siapa. Saya bercakap dengan TV, bercakap dengan mikrofon, tak nampak orang, tapi saya nampak muka anda dekat depan saya. Besar.
Kalau yang bulu hidung terkeluar kat hidung tu nampak. Tak usah risau. Tak payah betul. Tak apa. Nampak. Diam je. Okey, tu yang pertama. Jadi sebab passion. Passion tu yang buat saya teruskan hingga hari ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jumpa happiness saya. Bila saya duduk kat sini, saya happy. Saya buka link, saya happy. Saya nak buat kerja, saya nak basuh kain, saya nak pergi vacuum. Saya dah vacuum tadi, tapi saya datang balik kat sini kan. Lepas tu saya rasa macam kat sini saya happy. Pertama, saya happy body saya sebab badan sedap, sihat, tak lapar, cergas. Dan yang kedua, minda saya happy. Saya, kalau perkataan ni yang saya suka daripada Coach Reddy, dia senggama minda. Saya bersenggama minda kat sini. Yang faham tak apa. Jadi mana saya happy duduk sini. Otak saya tu boleh geli-geli kat sini. Maknanya dia bercambah, dia berkembang, dia masuk info, masuk idea, masuk idea nak buat duit, idea nak keluar duit, semua ada. Dua-dua ada. Dan yang paling best sekali, soul, jiwa saya terbelai. Kan, jiwa saya rasa macam susah nak cerita dengan perkataan bagaimana rasa jiwa terbelai. Dia rasa macam orang bercinta. Yang belum pernah bercinta mungkin belum faham, tapi dia mungkin boleh faham. Tak payah giling Khalid, saya tahu Khalid faham. Kan saya Aina pun mengangguk kan. Okey, maknanya rasa macam orang bercinta, rasa tak ada dalam kelas ngaji, rasa rindu, rasa tak masuk CTD, rasa bersalah, rasa macam tak senang duduk macam tu rasa dia. Macam kita tak tengok real orang Kita nak buat real tak buat. Tapi bila kita tak tengok real orang, rasa macam Ratu Real dah buat dah real dia, kita tak buat lagi ni, macam mana gayanya. Okey, itulah dia punya, orang kata apa, happiness dari segi soul, jiwa tu. Dan yang ketiga, sebab future, sebab masa depan. Saya stay setelah 3 kali saya keluar masuk dalam Herbalife. Sebab kali ketiga ni saya rasa, ya Allah, saya nampak masa depan. Yang pertama, sebab saya nampak ada health and wealth. Saya nampak, saya boleh dapat kesihatan kalau saya stay. Kalau saya stay dalam industri saya sebelum ni, industri pendidikan, memang tak salah. Stay lah, siapa yang ada jangan ikut saya. Stay lah dekat situ sampai 30 tahun, tak ada masalah. Tapi saya sanggup stay sampai 16 tahun saja. Sebab saya nampak dah, yang cukup 30 tahun, 35 tahun, 38 tahun servis, saya nampak dah dia berakhir dengan, yalah, kita nampak masa depan kan. Ini cerita saya, tak sama dengan cerita semua orang. Sebelum saya buat decision untuk bersara tu, 2 orang pengetua lagi 2 minggu nak bersara meninggal. Jadi saya rasa macam, itu story saya, tak sama dengan story anda. Janganlah anda bayangkan lepas ni semua yang nak bersara tu meninggal pula. Tak. Sebab saya nampak macam umur 30-an, 40-an, udah pergi review seminggu sekali, 2 minggu sekali, pergi. Apa tu, dengan stresnya, cerita di mulut stres, cerita di Facebook stres, cerita di media sosial stres. Jadi saya rasa, saya tak sanggup lagi. Tapi jangan ikut saya. Anda masih kuat untuk bertahan. Stay. Okey. Kemudian wealth. Kita ada, betul lah macam yang saya ungkap sebelum ni, tidak semua orang ada gaji. Tapi saya percaya dekat sini semua orang ada rezeki. Kalau tak, takkan Syarik berhenti muda kan. Pencen awal bersara daripada kerajaan. Okey, senyum dia kan. Dan yang ketiga, saya jumpa freedom kat sini. Dalam future tadi saya nampak freedom. Apa freedom dia? Freedom dia financial freedom dengan time freedom. Maksud financial freedom bukanlah saya ada 100,000, saya ada 1,000,000. Walaupun hakikatnya memang Allah nak bagi, dia boleh bagi, ada. Memang ada pun kan. Tapi kalau kita ada 1,000 pun, tapi kita boleh beli apa kita nak beli. Kita boleh dapatkan apa yang kita nak. Itu pun saya rasa dah jadi financial freedom. Saya tak belanja duit saya semewah-mewahnya, tetapi kalau saya rasa saya nak, saya akan dapatkan. Macam tu. Saya rasa macam that is financial freedom yang saya masukkan. Siapa yang nak belajar rasa financial freedom ni kan, pergi masuk kedai RM2. Tak cari tanya Khalid. Tu tak Coach Nick cakap macam tu kan. Pergi belajar masuk dalam kedai RM2, masuk harung bakul tu, bawa pusing kedai tu, ambil apa yang kita nak. Belajar dekat situ. Tapi bila dah master kat kedai RM2 dah, pergi dekat pavilion. Cuba try sekali. Tak, saya tanya Aina, masa dekat Sofwah tu mesti nampak, banyaknya kedai, banyaknya jubah, dia siap buat reel, baju jubah dia penuh. Saya tengok dia bawa 2 beg je, tapi dia balik dengan sebakul besar. Itu cerita Ratu Real kita. Baik. Kemudian time freedom. Time freedom, rasa macam, ya Allah. Ya Allah. Anda yang tahu. I feel you. Apa yang anda rasa sekarang, itu yang benar. Seronoknya lah, tak payah nak buat itu, tak payah nak buat ini. Lepas ni nak buat apa boleh jogging macam abang joget viral kan. Dia kerja dia pergi jalan, lepas tu dia ambil isteri dia, lepas tu dia ambil anak dia, lepas tu dia balik. Itu saya pergi Melaka, siap makan keria dengan dia kat rumah Coach Asakov kan.
Nampak happy tak orang yang ada masa dia pegang, bukan masa orang pegang. Kita trade value kita dengan masa kita. Kalau kita nak spend masa kita untuk dibayar, kita spend lah, kita jual lah masa kita tu untuk dibayar. Jumlah gaji kita 5,000, 3,000. Tak cari tanya Aina 22, 21 bulan 2002 dia dah bersara, dia pencen muda juga. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak happiness dia? Dia boleh pergi Mekah bila-bila masa, dia boleh balik Mekah bila-bila masa, dia boleh beli bila-bila masa. Itu antara sebab kenapa saya stay. Dah saya rasa jangan ikutlah sebab saya ni tak best langsung. Jadi cukup setakat ini perkongsian saya. Semoga adalah sedikit jentikan-jentikan halus yang masuk ke sanubari dan nurani anda. Wallahualam, mohon ampun maaf atas salah silap. Saya tidak berniat untuk menyentuh hati siapa-siapa, tapi itulah perkongsian ikhlas dari hati kami. Cia. Love sikit. Kembali kepada Coach Harif. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you Ustaz Man. Pembakaran secara halus lah. Okay, siapa boleh terimalah. Okay, tak adalah. Okay, so kita niat sama-sama nak ni kan, nak orang cakap apa, memberi kan. So apa yang Ustaz Man share tu, yang tu daripada Ustaz punya pengalaman kan, daripada journey Ustaz Man sendiri. So apa yang baik kita boleh ambil dari situ. So saya nak share jugalah sedikit lah kan, mungkin sebagai last lah, sebab mungkin tak ada orang dah yang ni, dia yang rentung, tu yang rentung tu faham lah kan. Okay, so macam saya sendiri pun Alhamdulillah lah, bila orang cakap dah secara orang cakap full time ni kan buat online coaching ni, apa yang paling saya suka, yang saya nak daripada dulu ialah saya nak bersiap untuk solat Jumaat. Okay, yang paling best. Sebab kalau dulu kan kita kerja kan, kalau dekat Sabah memang dia cuti pun hari Sabtu Ahad, weekend kan. So memang kita tak ada peluang tu. Maksudnya kalau kita balik kan, sambung bakal lagi. Tak adalah. Saja nak share je. Bila balik macam bila tengah hari tu kita tak sempat, kita rushing nak ambil anak dekat sekolah kan. Lepas tu nak bekerja ke solat Jumaat. So macam dia macam tak sesuatu yang tak best kan. Tapi Alhamdulillah bila Allah izin untuk saya berhenti lebih awal, so kita ada masa tu kan, kita boleh je mandi solat Jumaat, mandi solat sunat, mandi sunat Jumaat kan. Okay, so memang Alhamdulillah lah, memang sangat-sangat best. Dan saya boleh rasa dia punya sambung bakal esok okay. Yelah. Okay, alright. So insyaAllah itu antara apa yang kita rasa kan. Okay, alright. So banyak lagi lah sebenarnya. Macam tadi saya cakap lah, mungkin kita boleh sambung lagi lah. Okay, alright. So insyaAllah pagi ni kita nak berterima kasih kepada semua yang sempat berkongsi dalam CTD pagi ni. Alright. So daripada awal tadi Coach Mai, Kak Eja, Ijam dan last sekali Ustaz Man kan. Okay, alright. So semoga apa yang dikongsikan dalam CTD pagi ni dapat kita manfaatkan sama-sama. Okay, dan insyaAllah apa yang baik itu kita ambil, yang kurang baik itu kita filter dululah kan. Okay, alright. So OVC pagi ni kita akan bermula. So saya nak